Assalamualaikum warahmatullahi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha pengurusi masjid As-Salatiyah serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah serta inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini, ya, dalam sesi pengajian ya tasawuf melalui kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Hidayah, petunjuk, bimbingan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan, yakni perjalanan akhirat, berada di atas landasan perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bahagian yang akhir. Kalau sempat kita selesaikan pada malam ini. Kita telah sampai kepada kemuncaknya. Setelah mana proses mujahadatun nafsi, tasawuf itu fokusnya ila nafsu. Ia mendidik, berjihad, ia melawan. Itu fokus utama. Ia mendidik, ia melawan, ia kehendak, keinginan nafsu yang sentiasa terdorong kepada kejahatan. Iaitu nafsu, awamnya, secara umumnya nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, keinginan dia tu, hawa dia tu, ia amat mendorong manusia itu kepada kejahatan. Itu ialah secara umumnya nafsu. Melainkan nafsu yang telah dididik, yang telah dilakukan mujahadah, latihannya, maka naiklah nafsu yang bersifat ammarah tadi kepada nafsu lawamah. Lawamah, nafsu yang telah mempunyai kesedaran. Kalau ammarah tadi nafsu yang tidak sedar, manakan ia sentiasa mendorong kepada kejahatan, dia tidak sedar diri. Bila dididik dan dilatih nafsu tadi, maka naiklah nafsu itu kepada lawamah. Lawamah, dia telah mula mencela diri dia kerana dia dah ada kesedaran. Bila sahaja dia melakukan kejahatan, lalu dicela diri itu. Diri itu terus dicela. Kenapalah kamu ni melakukan kejahatan? Kenapakah kamu melakukan dosa? Lalu dia bertaubat.
maka itu kan lawamah, dia banyak mencela diri dia, kerana dia telah mempunyai kesedaran. Kemudian ia mujahadah, latihan dia diteruskan sehinggalah ia sampai tahap nafsu itu menjadi mutmainnah. Maka nafsu mutmainnah inilah nafsu yang dipelawa oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki syurganya. Nafsu yang telah tenang, makna nafsu yang telah stabil, ya, mana tenang daripada kejahatan, ya. Sebarang kejahatan itu kan ya bukanlah nak kata dia langsung tak teringin kepada kejahatan itu, tetapi kan dia begitulah, ya. Allah Taala telah sebut, ya, status dia sebagai mutmainnah, tenang. Dia tenang daripada melakukan maksiat, mana dia tak buat maksiat dah. Maknanya dia tidak berfikir ya ke arah maksiat dan perkara yang terlarang. Nafsu inilah yang dipelawa memasuki syurga Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i, baliklah, radiyatan mardiyah. Sebab itu ada ulama memasukkan juga nama nafsu dia ni daripada mutmainnah tu dia pergi radiyah, dia pergi kepada mardiyah, ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Jadi ikannya inilah dia prosesnya mujahadatun nafsi, ya. Kerana nafsu itu kata Al-Imam Al-Ghazali adalah musuh yang dikasihi, kata dia. Ya, dia ada kan empat musuh yang terpaksa kita kena lawan. 3 luaran, 1 dalaman. 3 yang bersifat luaran, iaitu pertamanya ialah dunia. Dunia adalah luaran juga. Dunia, yang pertama dunia. Yang kedua ialah makhluk yang jahat. Ya, sahabat-sahabat yang banyak mendorong kita kepada kejahatan. Ya, kalau ada kawan-kawan, sebab itu kena cari kawan-kawan yang mendorong kepada kebaikan. 2, ini menghalang. Ini nama dia aqabatul awaiq, aqabah penghalang. Dia menghalang manusia untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dunia. Yang kedua ialah makhluk yang jahat. Dan yang ketiga ialah iblis ataupun syaitan. Syaitan dia pun menghalang. 3 ini musuh luaran. Itu semua di luar tu. 1 yang berada di dalam, yang sentiasa berada bersama-sama kita. Mana dia? Ini dia. An-nafsul ammarah, nafsu yang mendorong manusia kepada kejahatan. Sebab itu sehingga Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, nafsu ialah musuh yang dikasihi, yang disayangi, kerana dia bersama kita. Dia tak boleh lapar, makan, lalu kita makan banyak-banyak. Udahlah, tak puasa, ya, Isnin Khamis tak ke mana, ya, puasa 6 pun tidak, ya. Jadi kan, ya, kenapa dia tak boleh lapar sikit, makan, ya. Lalu kan jadi, ya, dalam khutbah hari itu kan obesity, ya. Jadi kan, ya, Malaysia ni kan dia penduduk yang tertinggi, ya. Itu kan, ya, itu semua kerana sayang lah tu, sayang kepada nafsu. Ya, oleh kerana keinginan nafsu kuat, ya, untuk nak makan, lalu diikuti. Itu disebut, ya, jadi kan, ya, mujahadatun nafsi, yang inilah yang paling sukar kata Imam Ghazali, ya, nafsu itu. Jadi gitulah proses kita hari itu kan, mujahadatun nafsi. Pertama ialah proses ni ialah at-takhalli. At-takhalli ni ialah bersihkan daripada dosa dan maksiat. Bersihkan. Maksiat zahir, maksiat batin, itu telah kita jelaskan, ya, dalam bab-bab kita sebelum ini. Kemudian selepas at-takhalli, ini proses mujahadatun nafsi, maka datanglah at-tahalli, hias dengan amalan dan ketaatan. Nafsu tadi perlu dihiasi dengan
ketaatan, lawan ya, supaya nafsu tu patuh kepada ketaatan. Taat ada dua, taat zahir dan taat batin. Itu ada 4 bab kita telah selesaikan. Sehinggalah ia jelaskan hari itu zikrullah itu yang paling kan ya kata Syekh Abdul Samad, itu yang paling cepat ia membersihkan nafsu kita, membersihkan hati kita. Ia paling cepat ialah melalui zikrullah. Baik, setelah mana proses at-takhalli dan at-tahalli, ini proses mujahadah, maka kan ia dapatlah ia natijah. Ia dapatlah ya kalau kita sungguh-sungguh mujahadah melalui at-takhalli dan at-tahalli yang telah kita jelaskan, maka jawapannya ya daripada at-takhalli dan at-tahalli, maka datanglah at-tajalli, singkapan. Maka kan singkapan itu sekurang-kurang minima dia ialah individu itu akan beradab dengan adab yang mulia. Al-akhlaqul karimah. Ini akhlak yang kita sebut akhlak yang sejati. Makna akhlak yang bukan aksesori, bukan akhlak yang munafik. Proses takhalli dan at-tahalli akan datanglah akhlak yang sejati, akhlak yang sebenar-benar akhlak. Kadang ada orang dia manis mulut, berakhlak hanya akhlak yang bersifat nifaq, akhlak yang bersifat munafik. Akhlak yang munafik ni kan kalau dia klien, kita ada bisnes dengan dia bolehlah berakhlak baik dengan kita. Tapi kalau tak ada bisnes dengan dia buat tak tahu jelah. Tetapi kan apa yang ingin dicapai oleh tasawuf melalui proses at-takhalli dan at-tahalli, minima kita akan seseorang itu akan berakhlak dengan akhlak yang sejati, akhlak yang sebenar-benar akhlak. Inilah yang membezakan akhlak mukmin dengan akhlak munafik. Akhlak munafik ialah akhlak yang bersifat aksesori, yang bersifat luaran semata-mata, tetapi kan hakikatnya kerana dia ada nilai duniawi. Akhlak itu ditunjukkan kerana ada nilai duniawi. Kalau tak ada nilai duniawi, maka tidak ada lagi kan tidak ada lagi akhlak. Akhlak itu tak ada. Ini akhlak yang tidak sejati. Akhlak yang ingin dicapai dalam tasawuf ialah akhlak yang sejati. Akhlak seorang mukmin. Jadi ini kita cerita adab. Kerana setelah mana dua proses itu berlaku. Baik, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah, tapi dah nak habis, kita lanjutkan sikit lagi. Ini akhlak kita bersama awamin nas, bersama orang awam, orang yang kita tidak kenali, ataupun disebut juga kan ialah yang disebut di sini ialah suhbah ma'al ma'arif wa ghairil ma'arif. Minta maaf makna bersahabat dengan orang yang hanya dikenali saja, kenal begitu saja, bukannya sahabat sejati, ataupun yang tidak dikenal ataupun yang tidak dikenali. Baik, kita pergi terus sikit benar lagi sikit lagi, insya-Allah habislah kot mudah-mudahan kita dapat selesaikan. Tinggal 29 minit, setengah jam kita bagi selesai insya-Allah. Apa disebut di sini? Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau banyak bergurau-gurau dengan gundikmu. Ini kalau ada hamba lah. Dan dengan hambamu, kerana itu menghilangkan akan hebahmu. Ini akhlak kita dengan hamba. Akhlak kita mungkin dengan pembantu rumah dan sebagainya, kerana dia bukanlah sahabat yang kita menyimpan rahsia. Kerana dia boleh menghilangkan haibah, dia menghilangkan kegerunan kita. Mana kalau kita banyak bergurau, hilang kegerunan di dalam hati mereka itu. Dan apabila engkau marahi akan mereka itu, maka hendaklah engkau hebatkan dirimu itu supaya mengikut ia akan katamu. Jadi kan marah yang maksudnya kan yang serius, supaya dia dapat mengikut apa yang kita kehendaki.
Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, okey, ini habis hamba. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan dirimu. Ya, kalau kan kemuncak, ini dielakkan. Ya, kalau elakkan daripada kita bertengkar, ya, daripada ya kita bertikam lidah, ini dielakkan. Kalau telah membawa kepada suatu yang memaksa, misalnya dia, maka jaga kehormatan dirimu. Kena jaga kehormatan. Ya, jangan kita jadi macam orang jahil. Ya, makna bising dengan terlalak-lalak dan sebagainya, itu kan ya hilang haibah diri. Dan hendaklah engkau peliharakan ya pada ketika itu daripada perbuatan dan perkataan yang jahat yang menyalahi akan syariat. Jangan kita mencarut dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada situasi yang memerlukan kita menjawab. Tapi kena jaga kehormatan, jaga syariat. Itu ya sangat penting. Dan hendaklah engkau fikirkan di dalam hujahmu itu, dan jangan engkau banyakkan isyarat dengan tangan. Jangan angkat-angkat tangan. Ya, kerana nanti kan ya diiringi oleh syaitan pula. Ya, jangan angkat tangan. Fikirkan, okey. Pada ketika itu, jangan angkat tangan. Angkat tangan sesudah bertumbuk. Ya. Dan jangan engkau banyakkan pada ketika itu berpaling ke belakang, dan jangan engkau duduk pada ketika itu atas lututmu. Ini yang diajar adabnya. Dan mana bertenggung, ya. Bertenggung, ya. Dan apabila engkau berhenti daripada pertengkaranmu itu, maka hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang menunjukkan kebaikan mereka itu. Jadi ini sukar ni, ya. Ini kan ya setelah mana proses at-takhalli dan at-tahalli. Ya, ini penting. Ini semua buah ni. Buah-buah yang diperolehi. Ya, dia akan dapat adab yang sebenar-benar adab. Ya. Akan dapat akhlak yang asli, akhlak mukmin yang sejati. Dan setengah daripadanya apabila hampir engkau dengan raja-raja. Ini lagi, ya. Maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk di atas mata pedang. Dia begitu. Ini memang kan ulama-ulama dulu, dia orang ni, ya, dia orang tidak mendekati raja-raja, tidak mendekati pembesar-pembesar. Ya, kerana kan ya ulama-ulama dulu dia orang ni warak. Ya. Mereka ni tidak mencari duniawi. Ya. Duduk bersebelahan ya dengan raja-raja. Ya, mana kan nak ceritanya kan ya, dia bukan larangan, dia tak larang ni, tetapi kata dia serupa ya dekat ya mata pedang, kata dia. Bahaya. Kamu berada di situasi yang bahaya. Kerana apa? Kita mendekati dunia. Kita akan terdedah tu. Ya, terdedah dengan dunia. Mana terdedah dengan jawatan. Macam-macam lah. Terdedah dengan ya macam-macam lah, projek dan sebagainya. Ya. Kerana orang yang hampir kepada raja-raja itu seperti hampir dengan api. Lagi. Mana nak cerita situasi yang bahaya. Ya. Terkadang masuk ia dan terkadang hangus ia dengan dia. Boleh berlaku. Atau seperti di dalam laut, terkadang sejahtera ia dan terkadang karam ia di dalamnya. Maksudnya dia nak beritahu kena berhati-hati. Ya, situasi yang sebegitu rupa. Bismillah. Dan setengah daripadanya bahawa hendaklah engkau takuti dirimu itu akan seorang yang bertaulan dengan dikau itu pada ketika engkau sihat, dan pada ketika engkau kaya juga, dan pada ketika dapat kesenangan juga. Maka bahawasanya mereka itu bukan taulan. Itu bukan kawan tu. Ya. Sebab ini adab ya bersama orang yang hanya kita kenal begitu sahaja. Ini bukan ya sahabat dunia dan akhirat. Dan hanya sungguhnya mereka itu seteru daripada seterumu itu. Dia itu sebenarnya dia seteru. Dia musuh hakikatnya. Ya.
Kerana kannya hanya ketika mana kita ada jawatan misalnya dia kan. Dia jawatannya. Kalau ada jawatannya siaplah Syekh. Banyak orang nak kawan kita, ya. Tambah pula kita jadi esko ke jadi MD pula dah. Oh mak weh. Itu memang banyak orang nak jadikan kita kawan, ya. Itu berbagai tu. Ini kan supaya Allah Taala selamatkan kita, ya. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau jadikan hartamu itu terlebih mulia daripada harga dirimu. Ini kan, ya. Maksudnya kan, ya, jangan, ya, harga diri kita ini ia dapat dijual belikan dengan duniawi. Dan kadang-kadang kalau kita fikir benda ni, inilah yang sedang berlaku, ya, dalam, ya, masyarakat, ya, kita pada hari ini kan. Ya, yang kadang-kadang harga diri itu kan, ya, sudah tidak ada nilai lagi. Ya, prinsip itu sudah tidak bernilai lagi. Ya. Oh kan, ya, ya, melainkannya orang yang telah melalui mujahadatun nafsi tadi. So itu kitab ini kan, ya, ulang baca balik macam mana proses mujahadatun nafsi itu. At-takhalli, at-tahalli. Baca dengan baik-baik dan kita ikut, ya, ya, urutan dia dan amalkan, insya-Allah kita akan dapat kesimpulan ini. Ini adalah hasil, ya, apa yang kita bincang, ya, yang bab akhir ini ialah hasil. Okey, habis itu untuk orang yang dikenali. Adapun adab serta orang umum muslimin, ini awam, kita pun tak kenal. Maka iaitu beberapa perkara, sikit saja dia sebut hanya 3 perkara, lebih kurang 3 ataupun 4. Setengah daripadanya meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka. Jadi kalau dia orang duk bincang-bincang, tak payah kita sibuk, dengar boleh, ya. Orang awam tak payah. Kalau kadang kedai kopi kan, hidup sembang, ya, politik misalnya, dia kadang itulah pun dia orang punya dewan rakyat dia orang pun, ya, kedai kopi tu pun tak payah masuk pun tak apa, ya. Manakan Syekh Abdul Samad kata apa, tak payah masuk, ya. Dengar boleh, ya, tapi tak payah dimasukkan dalam kepala belakang, ya. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau dengar akan perkataan mereka itu yang batil. Kalau dicakap batil, maka beredar saja, ya. Ini orang awam, orang umum, ya, kita pun tak kenal. Dan setengah daripadanya jangan engkau hiraukan akan barang yang berlaku daripada perkataan mereka itu yang menjahatkan di kau. Kalau dia cakap kita macam-macam kan, macam dalam Facebook tu kan, ya. Kadang-kadang kan, ya, dengan komen-komen tu kan, ya. Ini kan, ya, kadang Facebook ni menjadi fitnah sebenarnya, ya. Memang orang pandai Yahudi ni tengok kita belaga kan dalam Facebook, ya. Lalu kita pun berlawan lah, ya. Allahu Akbar, ya. Tapi itulah, ya. Ya, Facebook ni ada kebaikan dia dan ada kejahatan dia. Ya, jadikan dia pandailah kita menilai. Manakala ada komen-komen yang menyakiti kita, manakala lupakan sahaja, itu tidak memberi apa-apa kesan itu, ya. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau banyak kerana akan bercampur dengan mereka itu. Tak payah banyak bercampur pun tak apa, ya, di kalangan awam, ya, tak payahlah, ya. Tapi kalau diajak kenduri, mari kenduri dia, begitu, ya. Kalau kematian datang, ya, ya, kita solat jenazah, ya, ambil yang apa yang ya dituntut oleh syariat, ya. Tetapi kalau kita nak bergelema, ya, tak payah sampai tahap itulah, ya. Mana kita nak, ya, bersama, ya, sebagaimana kita bersama dengan, ya, kawan-kawan, ya, yang menjadi kawan akhirat. Dia penting, ya, kena ada kawan akhirat yang membawa kita, ya, kepada negeri akhirat, ya. Ya, kerana dunia ni kan, ya, amat, ya, terbatas kita berada padanya, ya. Tak lama pun, ya. Ingatlah, ya, kalau yang ada dalam masjid lah, termasuk saya lah kan, ya. Umur kita yang ada ni kan, ya, kita nak dapat sekali ganda lagi saya rasa tak dapat dah. Macam saya kan, saya umur dah masuk 50 dah. Agak-agak boleh dapat 50 tahun lagi ke saya? 100, oi, banyak tu. Tak boleh dah, ya. Saya masuk 50. Mana nak dapat 50 tahun lagi, tak dapat dah, ya. Maksudnya kan kita sebenarnya mendekati kematian. Itu aja.
Ya. Kita kena fikir je umur kita yang ada. Ya, saya buat contoh diri saya masuk 50. Boleh ke saya dapat 50 tahun lagi? Tak dapat. Kalau tidak dapatkan ya, kenapa kan fokus kita terhadap dunia berlebihan dia daripada akhirat? Ya, sedangkan akhirat itulah ya tempat untuk kita ya kita akan pergi. Maka kan kita gandakan ya akan negeri akhirat itu. Ya, itulah ya matlamat ya daripada tasawuf. Dan lagi satu berangan kita tentang umur ni, jangan kita tengok orang lain, tengok genetik kita saja, tengok mak ayah saja. Tak payah kita jauh-jauh sangat, gen kita tengok. Kalau mak 57, kalau gitu 7 tahun lagi 7-8 tahun je. Kalau ayah panjang sikit lah kot 72. Mana ada lebih kurang 20 tahun kot, 20 tahun lebih. Jadi itu mana nak ceritanya kan kita tak akan melepasi atau kurang lebih begitu sahaja dengan kan tengok keturunan kita sudah cukup jadi kan mana kan tidak perlu berangan angan yang panjang terhadap dunia, melainkan kita kena pergi sulukul akhirah itu, perjalanan akhirat itu. Kemudian dan setengah daripadanya bahawa hendaklah engkau menjagakan engkau akan mereka itu daripada pekerjaan yang mungkar. Itu je kita jaga. Kalau kita di kalangan orang yang dihormati, yang didengari cakap kita, jaga kemungkaran mereka, beritahu yang ini perkara yang tak baik, yang baiknya sebegini rupa. Jikalau sekiranya kita didengari cakap kita didengari. Kalau tidak, maka kan pisahkan sahaja daripada mereka. Adam berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Ini penting ini yang Allah Ta'ala sebut waqul katakanlah olehmu itu kepada Firaun, izhab ila Firaun wahai Musa, pergi kepada Firaun kerana dia tara pelampau kemudian berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Firaun tu jahat tu kita tahu kan kalau dengan Firaun pun dia kena lemah lembut, apatah lagi lah di kalangan orang awam awam muslimin, di kalangan orang awam umat Islam yang kadang dia tak mengaji. Ini kita tengok sehari dua ni kan gerakan menghina Islam ni kan ini kita percaya di belakang tu kan ada satu gerakan yang begitu hebat sebenarnya untuk nak provokasi sebenarnya jadi betul-betul kan kemudian pula kan dalam masa sehari ke sehari dua je kan dia boleh ikat jamin, dia boleh selesai. Tengok daripada luar dana datang misalnya kan, ini menunjukkan gerakannya di belakang begitu kuat. Ini fitnah akhir zaman dalam suasana kita berada dalam fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi Syekh Abdul Samad pun menutup bahagian ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Mana selesai sebenarnya kitab ni secara umum dah selesai. Ini tinggal sedikit Imam Ghazali nak beritahu kepada kita tentang kehebatan kitab ini. Tengok kita baca. Wa hadzal qadaru yakfika ya fata fi bidayatil hidayah. Kata Imam Ghazali, inilah dia kadar memadai untuk kamu wahai pemuda. Wahai orang yang nak beramal lah dengan kitab Bidayatul Hidayah, dengan kitab permulaan hidayah. Ini kitabnya, kitab Hidayatus Salikin ini adalah terjemahan dan huraian Syekh Abdul Samad terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian Imam Ghazali kata apa? Fajarrib biha nafsak. Engkau cuba amalkan terhadap diri kamu. Cuba amal, kata dia. Bermula daripada tahalli, at-tahalli sampai zikrullah gitu kan. Kita pergi kan. Cuba, kata dia, amalkan. Padanya terdapat 3 bahagian besar. Yang pertama adab taat. Taat zahir, taat batin kan.
Bahagian yang kedua, meninggalkan maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin, itu 4 bab tu. Dan bahagian yang terakhir ialah bagaimana adab kita bergaul sesama makhluk. Termasuklah bagaimana akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata dia 3 bahagian besarnya. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, fa in ra'aitaha munasibatan li nafsik, seandainya kamu melihat dia sesuai dengan diri kamu, dengan nafsu kamu, sesuai. Kalau dia masuk dengan nafsu kamu, ketika mana kamu beramal, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan kamu lihat kitab ini, hati kamu cenderung kepadanya, raghiban fil amali biha, dan dia berasa nak, berasa gemar, terdorong untuk beramal dengan apa yang terdapat dalam kitab ini, 3 bahagian besar tadi. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka, bahawasanya kamu, abdun, ialah hamba, nawwarallahu qalbaka bil iman, Allah Ta'ala dah bagi cahaya hati kamu itu dengan iman. Amalkan, maknanya dapatkan kitab ini, kita pergikan bahagian-bahagian dia itu, apa yang telah kita huraikan sebelum ini. Kalau terbuka hati kita, nafsu kita untuk beramal, maksudnya kan hati kita itu telah ditembusi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa syaraha bihi sadrak, dan Allah Taala dah buka ada hati kamu tu. Wa tahaqqaqa anna li hadhihi al-bidayah nihayah. Dan tahqiqlah bahawasanya permulaan ini mula baru. Bidayatul hidayah, permulaan hidayah, nihayah, dia ada nihayah, kemuncak dia. Permulaan dan dia ada kemuncak dia. Wa wara'aha asraran wa aghwaran wa mukasyafatin, di sebalik daripada nihayah itu terdapat padanya rahsia-rahsia dan mukasyafah. Allah Ta'ala boleh singkap. Itu tadi at-tajalli tadi tau. At-takhalli, at-tahalli dan at-tajalli. Wa qad awda'naha, yang mana kami telah muatkan nihayah dia ni, yang ini bidayah, permulaan, dia ada kemuncak dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lepas ini disuruh kita ngaji Ihya Ulumuddin. Tapi Syekh Abdul Samad, dia telah terjemah satu huraian dia, pati Ihya Ulumuddin, yang bernama Sayrus Salikin. Ini nama dia Hidayatus Salikin. Lepas ini kalau di pondok begitulah susunan dia. Lepas ini ngaji Sayrus Salikin ataupun mengaji Minhajul Abidin. Tengoklah, kalau kita nak sambung lagi, salah satu daripada 2 tu je. Sama ada kita mengaji Minhajul Abidin ataupun kita mengaji Sayrus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Fashtagil bi tahsilihi, maka sibukkan diri kamu untuk menghasilkannya. Dapatkan, kata dia, kerana dah ada bidayah, permulaan kamu dah beramal, dan dia ada nihayah, ada kemuncak dia. Kerana kan dia latihan dia nafsu, latihan kerohanian ini ada permulaan dan ada kemuncak dia. Lepas itu jadi wali. Wali inilah kekasih Allah Ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam mujahadatun nafsi tadi. Kemudian dia disebutkan lagi, kalau oleh Syekh Sayyid Abdullah Idrus disebut, man hassala kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang dapat menghasilkan, mana dia faham, dia menguasai Ihya Ulumuddin, wa ja'alahu 40 mujalladan, di mana dia ada 40 jilid, tapi kan kita lihat yang cetakkan baru, kalau dalam bahasa Arab tu lebih kurang 5 ataupun 6 jilid saja. Siapa, kata Said Abdullah Idrus ni sebut, kata siapa yang betul-betul dapat menghasilkan Ihya Ulumuddin tu, ngaji, faham sungguh-sungguh, dan amalkan, dhamintu lahu 'ala Allahil jannah
aku menjaminnya akan dapat mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali selanjutnya sebut lagi di sini, fa idza ra'aita nafsaka tastasqilul amal bihadhihi alwazaif, apabila kamu lihat nafsu kamu tu dia rasa berat, tak nak, dia rasa nak ngelak daripada beramal kan, apa yang berada dalam Hidayatus Salikin ni, dia rasa berat. Wa tastankir hadzal fan minal ilmi, dan dia rasa istingkar dia rasa pelik, dia nak tolak ilmu tasawuf ni ke. Ya, kemudian wa taqulu laka nafsuka, lalu kan nafsu kamu pun berkata, nafsu dia kata macam mana? Aina yanfa'uka hadzal fan, kata dia, min mahafilil ulama, kata dia. Kata dia, ilmu ni apa manfaatnya ilmu ni, kata dia, kalau kamu berada di haflah, dalamnya suatu majlis yang besar di depan ulama besar, apa ada manfaat ilmu ni, kata dia. Ilmu ni bukan boleh bawa berhujah, kata dia. Apa manfaat dia? Wa mata yuqaddimuka hadha ala al-aqrani wan nuzara. Ilmu ni dia boleh tak macam mana kamu nak berlumba dengan orang yang satu level dengan kamu. Ya, kalau ulama dengan ulama ni kan dia nak berlumba dari sudut penampilan ilmiah dia. Jadi ilmu ni dia tak boleh bagi kita ke arah itu, kata dia. Wa kaifa yarfa'u mansibuka fi majalisil umara wal wuzara. Ilmu ni boleh tak bagi kamu naik pangkat di sisi pemerintah dan menteri-menteri. Liyuhassilaka ila silati wal arzaqi wa wilayatil awqaf wal qada, supaya kamu dapat capai rezeki, maknakan duit yang banyak, dunia yang banyak, boleh pula kamu yang menjadi menteri wakaf, menjadi qadi. Fa'lam, kalau itulah nafsu kamu sedang bercakap tentang ilmu ini, fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui anna syaitana qad aghwaka wa ansaka, syaitan telah memperdaya kamu. Sebab itu kan ilmu tasawuf ni dia bukan ilmu nak berhujah, ilmu amal, ilmu untuk kita beramal. Jadi kan kalau nafsu kamu itu kan itulah nafsu kamu bercakap, sesungguhnya kamu telah diperdaya oleh syaitan. Kata Imam Ghazali. Jadi kan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita ini dengan ilmu tasawuf ini. Dan terakhir 5 minit lagi, titimmah, ini kan kesempurnaan yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kemudian apakah kesempurnaan kitab ini? I'lam, ketahui olehmu, ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, wahai penuntut lidaril akhirah, wahai penuntut negeri akhirat. Kerana ilmu tasawuf ini ilmu nak bawa kita ke akhirat. Bukan ilmu untuk nak berhujah, bukan ilmu untuk kita nak pangkat kita lebih tinggi daripada kawan kita. Kalau pensyarah tu, daripada pensyarah kepada pensyarah kanan, kepada Prof Madia, kepada Profesor Penuh ke. Ada. Ilmu ini bukan ke arah itu. Ilmu ini ilmu amal, ilmu untuk menuntut negeri akhirat. Al-mu'rida an daril faniyah, wahai penuntut, wahai orang yang berpaling, yang berpaling daripada negeri yang fana ini. Kerana dunia ini negeri yang fana, yang kita akan tinggalkan. Negeri yang fana. Ini sesungguhnya aku qad dzakartu fi hadzal kitab. Kata Syekh Abdul Samad ni, ini titimah ni, kesempurnaan ni Syekh Abdul Samad. Sesungguhnya aku menyebutkan di dalam kitab ini, mana dalam Hidayatus Salikin ini, ba'dal masail, sebahagian daripada masalah amaliyah. Mana apa juga permasalahan amalan dalam kitab ini, wal ad'iyat, dan doa-doa an-nafi'at, yang memberi manfaat, mukhalifan lima i'tamada alaihi ba'dul fuqaha. Kalaulah korang bertemu amalan, doa-doa dalam kitab ini
dia bercanggah dengan sebahagian fuqaha, bercanggah dengan sebahagian ulama-ulama fiqh, sebahagian, fa'tamiduhu, maka hendaklah kalian amalkan apa yang ada dalam kitab ini. Wa'amal, berpegang dan beramallah bima fihi, dengan apa yang berada dalam kitab ni. Wala tukhalifhu, dan jangan kalian sanggahi. Kerana apa? Hujah ya Syekh Abdul Samad, fa inni, sesungguhnya aku, tabi'un, aku ni tabi' mengikut, wa muqallid, dan bertaklid, li akbaril fuqaha, kepada fuqaha yang paling agung, fuqaha yang paling besar sekali, wa imamihim, dan imam bagi segala fuqaha. Siapa dia? Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi yakinlah dia. Kalau dalam kitab ni korang bertemu amalan ataupun doa-doa, dia bercanggah dengan sebahagian fuqaha, berpegang dengan kitab ini, kata dia. Kerana aku bertaklid kepada imam bagi segala fuqaha, Imam Ghazali. Kita dah tahu hari tu kan, Imam Ghazali ni kan yang bawa memperturunkan fiqh Syafi'i. Ini sebahagian ulama sehingga menyebut, laulal Ghazali, kalau tidaklah kerana Ghazali, ma balagha ilaina fiqh Syafi'i, tak akan sampai kepada kita fiqh Syafi'i. Sebab itu kan ya, fiqh Syafi'i ni kan ya, daripada kita Imam Ghazali, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasa. Wajiz kan, kitab Wajiz inilah yang disyarahkan oleh Imam Rafi'i dalam Syarah Kabir, kemudian turun ke bawah sehingga lahirlah Minhajut Talibin Imam Nawawi. Sebab itu kan ya, jalur fiqh Syafi'i ini kan akhirnya dia bertemu kepada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ini. Jadi kata Syekh Abdul Samad, kalau amalan doa-doa, kalau bercanggahlah dengan sebahagian ulama fiqh dari yang lain, ikut yang ini, kerana saya mengikut Hujjatul Islam ya Al-Imam Al-Ghazali, fa huwa jami'un lil fiqhi wa tasawuf, kerana beliau, Imam Ghazali, menggabungkan fiqh dan tasawuf. Dia gabung dua. Fiqh dia pun hulu balang, tasawuf pun dia pun hulu balang juga. Jadi korang amal aja katanya. Maknakan amal tanpa was-was. Macam itulah. Beramal. Ya, kerana kan Syekh Abdul Samad dia dah tahu dah. Ya, mungkin ada orang nak sanggahi ya kitab beliau ini. Jadi kan kalian pegang, kata Imam Ghazali. Wa alaika, dan wajib dan hendaklah atas kamu wahai ya talibal khalwah, orang yang berkhalwat, ya makna bersunyi diri dengan Allah Taala, ikut Imam Ghazali pada semua muamalah kamu. Ya. Wa'tamid syaikhan fi qalbika hayyan wa mayyitan, berpeganglah ya sebagai syekh dalam hati kamu, hidup dan mati. Ya. Begitu ya Imam Ghazali ni besar. Ya, sebab itu kan ya, sehingga ya dalam ya pegangan kita ya ahli sunnah wal jamaah, kita punya aliran akidah kita ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, kemudian ya kita punya fiqh kita fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i ini pun jalur sampai kepada Imam Ghazali. Dan tasawuf kita adalah tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imamul Ghazali. Baik, akhir kitab, wa kana al-faraghu, dan adalah selesai kitab ini daripada menterjemahkan akan kitab ini di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah. Habis kitab ni aku tulis, kata Syekh Abdul Samad, di Mekah. Barakah kitab kita ni. Di Mekah. Ya, habis kitab ini bilang pada hari Selasa, yang kelima hari bulan Muharram. 5 bulan Muharram. Ini dah nak masuk Muharram ni kan. Sekarang kita dah 20 Zulhijjah. Ya. Pada tahun 1100 dan 9 ya dan 90 ya dan 90 2 tahun. Itu macam mana tu? 1000 ya 920 macam mana? 1100 ya 1100 ya 92 ya 1192 1100 dan 92
1192. Sekarang 1443 kan. Mana kitab kita ni kan kurang lebih 300 tahun lah. Jadi barakah kitab. Ya. Kitab yang barakah, yang terus ia dipelajari di surau-surau dan masjid. Jadi kan buat akhirnya kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Ghazali sebagai kitab asal, dan juga kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang merupakan maha guru tasawuf Nusantara kita. Mana juga alam Nusantara mengaji Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau syahid di bumi Fatan. Ini kan seorang sufi yang berjuang, syahid. Ini kan sekarang kan orang buat kajian tentang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Waliyun min awliyaillah. Jadi kita sedekahkan kepada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan para guru-guru kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah. Rasanya tak tahulah 2 tahun ataupun 3 tahun kita habiskan kitab ni lah. Mudah-mudahan lepas ini adalah amal. Beramal je mudah-mudahan Allah Taala buka nur daripada hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.